Assalamualaikum dan salam syurga sayang, bersama saya Fatin Syaira Rosti. Berita utama, Sarawak Energy Berhad SEB disaran untuk mengkaji potensi menjual lebihan tenaga elektrik yang dijana di negeri kepada Singapura. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ini kerana negara Republik berkenaan memerlukan kapasiti sumber elektrik yang besar untuk pengoperasian industri-industri utamanya. Malah jelasnya Singapura pada masa ini hendak membeli sumber elektrik daripada Australia. Singapore want to get energy from Australia through company called Sun Cable. Dari Australia bawa elektrik ke Singapura. Solar. Kita depan mata. Maybe perhaps SEB can discuss on this idea, a new idea. Bagi saya, I don't think it's a problem. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Amanat Perdana yang amat berhormat Premier Sarawak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Khamis. Dalam pada itu, katanya Kerajaan Sarawak akan menerokai keperluan untuk mengubal undang-undang bagi membolehkan SEB membeli lebihan tenaga elektrik yang dijana oleh kuasa solar milik rakyat di negeri ini. Sehubungan itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari mencadangkan agar rakyat Sarawak boleh menerapkan penggunaan tenaga solar di rumah masing-masing. Menurutnya, penggunaan tenaga solar akan menjamin bekalan elektrik yang mencukupi sekaligus mengurangkan kos bil elektrik yang perlu ditanggung. Nombor dua, SEB may know this data. How much electricity they need a month? Berapa kilowatt kah? Kalau dia ada excess, they sell to SEB because you have extra energy. Si payahlah rely on hydro aja. If they can sell to SEB will sell back to the industries. Industries need a huge amount of energy. Terdahulu ketika berucap, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki berkata, Perkhidmatan Awam Sarawak SCS terus bergerak pantas bagi merealisasikan aspirasi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg untuk menjadikan Sarawak negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Menurut beliau, SCS antara lain bertekad untuk turun padang dengan lebih kerap untuk mendapat pandangan dan maklum balas daripada rakyat setempat. Malah jelasnya ia bagi membangunkan dasar-dasar berteraskan rakyat secara lebih berkesan. As such, we will ensure that the Sarawak civil servant have a diverse mix of skills and background that can facilitate and encourage effective engagement with the stakeholders and the rakyat. Among others, they need to be more effective listeners. Civil servants need to be effective listeners, emphatic, accountable and collaborative. Beliau menjelaskan sebagai badan pelaksana kepada Kerajaan Sarawak, warga SCS perlu gigih dalam memanfaatkan sumber-sumber yang ada untuk kesejahteraan rakyat Sarawak. As the implementing arm of the Sarawak, I pledge with our deep hearts on behalf of the civil servants that we will be more proactive, much more depth and quicker in embracing new things and new ways of doing things. Laporan seterusnya, Perlembagaan Madinah menjadi landasan Kerajaan Sarawak dalam membentuk dan mengurus negeri ini yang menempatkan masyarakat majmuk. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, perlembagaan bertulis pertama di dunia itu mengambil kira kepentingan rakyat bukan Islam di bawah naungan pemimpin Islam. Justeru ujarnya, negeri ini mempunyai suasana yang begitu makmur kerana hak dan tanggungjawab orang Islam adalah setara dengan orang bukan Islam. Inilah satu perlembagaan yang mewujudkan pemerintahan Islam di bawah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam
Carta Madinah ini, Perlembagaan Madinah, disebut mengenai dengan tanggungjawab pemerintah Islam kepada mereka yang di bawah pemerintah orang Islam, termasuklah orang bukan Islam yang harus ditadbir dan diurus dengan penuh bertanggungjawab dan juga adil dan saksama. Umat Islam begitu bersatu dalam satu jamaah, di mana kita juga diberi kepercayaan oleh masyarakat bukan Islam untuk menajui dan menjadi nahkoda kapal bernama Sarawak. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan amanat semasa Majlis Kesyukuran Agensi-Agensi Islam Anjuran Majlis Islam Sarawak di Dewan Kompleks Islam Sarawak Kuching pada Khamis. Turut hadir ialah isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Utiliti Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha serta div-div kenamaan yang lain. Mengulas lanjut, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu sepanjang kepimpinannya beliau berusaha untuk memperkukuhkan perkara-perkara yang membabitkan dakwah bagi membina budaya dan akhlak Islam. Apabila saya dilantik mengganti Allahyarham P.C. Adnan, memang sudah menjadi niat saya untuk mengukuhkan lagi kedudukan masyarakat Islam dan juga kedudukan agama kita, untuk kita membayangkan kepada orang ramai bahawa our religion is a religion of peace. Ini yang penting, dan kita tidak mau bergaduh-gaduh dengan orang lain. Saya mempunyai sokongan kerjasama yang erat di antara pihak pentadbir, iaitu Perkhidmatan Awam, dengan pimpinan kerajaan untuk kita melaksanakan apa yang harus kita laksanakan. Sebab itu kita ada program yang telah kita susun, hinggalah kita nak meneruskan mengikut landasan PCDS 2030. Sebaik selesai berucap, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menyempurnakan acara memotong pulut kuning sebagai simbolik penganjuran majlis, diikuti zikir marhaban dan bacaan doa kesyukuran beramai-ramai. Terdahulu beliau mengerjakan solat maghrib dan isyak berjemaah dan mengikuti bacaan Yasin bersama-sama agensi yang hadir. Berita selanjutnya, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah menerima kunjungan hormat daripada Konsortium Sarawak Belanda iaitu Agro Michigan Sdn Bhd Agro Michigan di pejabatnya di bangunan Baitul Makmur 2 pada Khamis. Kunjungan hormat yang telah diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif Agro Michigan, Lucas Jenka itu bertujuan membincangkan pembangunan keselamatan makanan Sarawak sekaligus membantu golongan memerlukan dan berimpak tinggi untuk mengambil bahagian secara aktif dalam ekosistem keselamatan makanan. Selain itu, ia juga untuk meneroka pembangunan dan operasi pusat penggabungan di sekitar Sarawak melalui inovasi dan teknologi Belanda untuk mewujudkan peluang selaras dengan misi Sarawak menjadi pengeksport makanan bersih menjelang 2030. Sementara itu, Datuk Sri Fatimah ketika ditemui media selepas kunjungan hormat itu berkata beliau tertarik dengan peluang yang dapat memberikan manfaat terutamanya pemerkasaan golongan wanita di negeri ini. Our ministry is interested in also how how this can actually bring benefit to our ladies. Empowerment of our ladies involves in especially through entrepreneurship and various groups of ladies. Some are just starting, some are very successful already. But what we're interested is how we can bring them up on a higher level platform
and definitely, of course, a better income in the end, at the end of the day, and then and how it could actually reduce poverty, especially in among the women. Untuk rekod, Agro Michigan adalah syarikat Sarawak Belanda yang memberi tumpuan kepada sistem keselamatan makanan yang mampan dan inovatif. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syairah Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.